السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الجواد الكريم يعطي جزيلا على القليل ويغفر الذنب العظيم نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله وأحسنوا ختام شهركم بالأعمال الصالحة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. Wahai hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat sekalian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dan kita perelokkan khitam syahrul a'mal, kita baikkan khitam kesudahan penamatnya bulan Ramadan yang mulia ini dengan amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik. Karena Allah Ta'ala telah memperingatkan, wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min, sesiapa yang beramal dengan amal yang saleh dalam keadaan dia beriman, fala yakhafu zulman wala hadma, maka dia tidak takut lagi kezaliman dan tidak akan dihancurkan segala kerja baik yang telah dilakukan. Surah Taha ayat 12. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, hari ini merupakan minggu terakhir, bizat hari yang ke-26 daripada bulan Ramadan, Jumaat yang terakhir di dalam bulan rahmat dan keampunan, bulan pemerdekaan daripada api neraka ini pada tahun ini. Saya ingin bertanya kepada saya dan tuan-tuan sekalian, apakah yang terfikir di dalam benak kepala kita? Apa yang telah kita berfikir? Apa yang telah kita muhasabah dengan hari-hari yang akan meninggalkan kita tak berapa hari lagi? Ramadan datang, dia akan pergi. Apakah hari ini yang berlalu begitu cepat memang tepat apa yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat? Allah Taala kata, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang-bilang saja. Hari ini telah masuk 26, bermakna di hadapan kita hanya ada 5 hari saja lagi. Cukup cepat berlalu begitu cepat, seolah-olah kita baru minggu pertama masuk Ramadan dengan amalan yang kita lakukan ini. Maka kita muji Allah, walillahil hamdu, segala pujian itu bagi Allah yang telah menyampaikan kita, memanjangkan umur kita sehingga kita masuk pada bulan Ramadan yang berkat yang mulia ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah memberi taufik kepada kita untuk beramal dengan amal yang baik di bulan Ramadan ini. Dan kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala terima semua amalan yang telah kita lakukan itu, yang telah berlaku. Dan kita juga memohon taufik dengan Allah supaya Allah Ta'ala kekalkan amal baik di bulan Ramadan ini, dapat kita bawanya, dapat kita teruskannya ke bulan selepas daripada Ramadan ini sehinggalah kita mati. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis Abu Hurairah yang telah kita baca di awal Ramadan dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malam, satu malam, lailah, suatu malam yang disembunyikan daripada kita, tetapi malam itu merupakan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 3 bulan lebih.
Tawaran istimewa. Masa tidak lama, sekejap. Kalaulah nak mencari Lailatul Qadar daripada awal Ramadan sampai akhir, mungkin kita rasa penat. Tapi Lailatul Qadar ini dikhususkan kepada kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarinya di awal Ramadan. Kemudian di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi kata, carilah, taharrau, pastikan kamu beramal pada malam Lailatul Qadar itu, karena dia duduk di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maknanya masuk 21 sampai malam 30, itu jarak dia 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Ada yang mengatakan lagi, yaitulah Ramadan Lailatul Qadar ini berlaku pada 7 hari yang terakhir. Manakala kita terlepas malam pertama, malam yang kedua, malam yang tiga, kita mula lagi dengan 7 hari terakhir itu masih lagi Lailatul Qadar. Kata para ulama, di antara malam yang sangat-sangat diharapkan, arja, malam yang paling diharapkan, yaitulah pada malam 27 daripada bulan ini, bulan Ramadan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, daripada 10 jadi 7. Daripada 7, ulama mengatakan malam yang paling diharapkan yaitulah pada malam 27. Kalau malam 27 pun kita masih lagi degil, masih lagi leka, masih lagi tak berani nak berjaga satu malam dengan salat tarawih daripada awal sampai akhir bersama dengan imam, duduk bertadarus Al-Quran, baca Al-Quran, mudarasatul Quran, balik rumah sembahyang tahajud, beristighfar, berzikir, maka kita bimbang, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Saya bimbang dengan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalang, tidak dipilih beramal pada malam Lailatul Qadar, inilah orang yang tidak baik, inilah orang yang malang nasibnya di atas dunia ini. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan letak semak dalam hati. Nabi mengatakan, man hurima khairaha, siapa yang dihalang, siapa yang tidak dipilih, tidak diberi taufik oleh Allah SWT beramal pada malam Lailatul Qadar, itulah orang-orang yang dihalang daripada kebaikan. Ya Allah, pada hari yang mulia ini kami mohon supaya Engkau taufik kepada kami dapat beramal dengan sepenuhnya pada malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, biar kami dapat mengatasi hawa nafsu kami, dapat kami bertegas, dapat kami berdiri pada malam Lailatul Qadar. Karena janji Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa dia bangun pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala, orang ini diampunkan dosa-dosanya. Muslimin dan muslimat, cukup panjang kita berbincang tentang Lailatul Qadar. Saya sudah dalam khutbah yang lepas dan juga dalam perbincangan kita yang lepas dalam tazkirah kita telah sebut, Lailatul Qadar malam yang sangat diberkati, malam yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kata ulama, carilah pada malam-malam yang ganjil di akhir 10 Ramadan. Dan saya fokuskan lagi, mereka mengatakan arjaha indal ulama, yang paling diharapkan iaitulah pada malam 27. Kalau malam 27 pun kita tidak mampu melakukan salat berjamaah, tidak dapat membaca Quran, tidak dapat berqiyamul lail, bertahajud, maka tuan-tuan fikirlah, tuan-tuan sanggup ke nak meletakkan diri kita di dalam orang-orang yang diharamkan menerima kebaikan Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala janji begini besar kedudukannya. Ummu kita, mak kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri fama aqulu fiha. Ya Rasulullah, sekiranya saya diberi taufik oleh Allah dapat berdiri melakukan amal ibadat pada malam Lailatul Qadar, apakah benda yang saya nak kata? Saya nak kata apa ya Rasulullah? Nak kata apa? Nabi kita ajar kepada Aisyah, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan boleh ingat, mudah je kata, tiga kalimah je. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau afu, seorang pemaaf. Ya Allah, engkau pemaaf, engkau yang mudah memberi kemaafan kepada hamba-hambamu. Walaupun kami banyak dosa, banyak maksiat, banyak kemungkaran, banyak sudah kami derhaka kepada engkau ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau suka mengampunkan dosa-dosa kami. Fa'fu anni, berilah keampunan padaku. Ini doa kita yang kita baca pada malam Lailatul Qadar dan malam-malam akhir Ramadan ini. Jadikan doa ini sebagai wirid kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan boleh ingat, kalau tak ingat boleh ambil nanti selepas salat. Itu di antara doa Aisyah radhiyallahu taala anha yang Nabi kita ajar kepada dia supaya lakukannya apabila bertemu pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni orang tanya ada tanda ke tidak? Ada sebagian ulama meletak tanda demikian, tapi keseluruhannya boleh kita katakan bahawa tanda-tanda yang disebut itu tidaklah sabit daripada Nabi, kecuali apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sujud dalam selut pada pagi itu. Yang penting bagi kita bukan mencari tanda. Yang penting bagi kita bagaimana kita nak melakukan amal ibadat yang besar pada malam yang ditawar dengan tawaran istimewa lebih daripada segala-galanya. Tawaran yang pertama yang telah kita terima iaitulah puasa bulan Ramadan. Allah Ta'ala janji kepada kita dengan pahala yang begini besar, kemudian diberi lagi bonus yang besar pada akhir Ramadan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat, janganlah lepas peluang yang besar ini. Siapa yang lepas peluang yang besar ini, itulah orang yang dimasuk di kalangan orang-orang yang hurima khairuha, orang yang telah dihalang daripada mendapat keampunan Allah, orang yang dihalang daripada mendapat rahmat Allah. Maka itulah manusia yang celaka, itulah manusia yang rugi pada hari yang mulia, pada malam yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla ini. Perkara yang kedua yang ingin saya sentuh di sini iaitulah tentang zakat, di mana dalam bulan Ramadan ini biasanya orang jadi pemurah. Kerana dia lapar, dia teringat. Bila dia lapar, dahaga, dia teringat banyak benda. Yang pertama, dia teringat orang-orang yang lapar tak ada makanan. Yang kedua, kita juga kena ingat bagaimana kita apabila keluar daripada kubur nanti, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan kelaparan kita pada waktu itu. Apa benda yang boleh menyejukkan, menenangkan keadaan kita? Apa benda yang boleh menghalang kita daripada neraka? Apa benda yang boleh meneduhkan kita di bawah panas terik matahari yang begitu dekat dengan kita pada hari kiamat? Karena itulah dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata seorang itu akan duduk di bawah zilli sadaqatihi yaumil qiyamah, duduk di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Di antara sedekah di sini iaitulah sedekah wajib yang disebut dengan nama zakat. Maka tuan-tuan yang memiliki harta, pada tahun ini kadar zakat, nisab zakat telah dikeluar oleh pejabat zakat negeri mengatakan sebanyak 11.000 ringgit. Tahun lepas 10.200. Tahun ini sesiapa yang memiliki harta, sama ada dia simpan di rumah dia simpan dalam bank, dia letak di mana saja, sama ada dia beri hutang kepada orang yang orang itu akan bayar hutangnya, maka 11.000 bermula daripada Ramadan tahun lepas sampai tahun ini tak kurang daripada 11.000 ke atas, 11.000 ke 11 juta tak kira, maka wajib ke atasnya membayar zakat harta, membayar zakat simpanan, wajib kita kena bayar. Siapa tak bayar, maka hartanya nanti akan yauma yuqwa 'alaiha, pada hari yang mereka ini, harta ini akan dipanaskan, dikumpul menjadi setereka pada hari kiamat, akan digosok ke atas tuan yang tidak bayar zakat. Bukan banyak tuan-tuan zakat ini, 2.5%, 100 maaf 10 1/40. Maknanya kalau kita ada 40 ringgit baru kena RM1. Kalau 40.000 baru ada 1.000. Bukannya banyak. 2.5% maksudnya kalau 1.000 kita kena bayar RM25. 1.000. Maknanya kalau baru 11.000 baru berapa ratus baru kita kena bayar. Sedekah tuan-tuan di bulan Ramadan yang besar ini, beri. Sedekah ini dia sebut dengan nama sedekah wajib. Orang yang simpan duit banyak tadi, 11.000 dalam masa pusingan setahun, tak kurang daripada itu, maka wajib dia kena keluar zakat. Jangan duduk berfalsafah banyak. Setengah orang ni dia tanya, ustaz saya ni ada hutang. Kata betul lah ada hutang, tapi hutang itu bersegera sekarang ini ataupun bertangguh. Kalau hutang itu segera kena bayar,
Bila mari musim zakat, dia falsafah, aku tak boleh bayar zakat sebab nak bayar hutang. Yang tak bayar tu buat apa? Duk simpan duit orang tu. Waktu nak zakat berfalsafah pula dia. Ini kerja-kerja syaitan masuk dalam kepala kita. Pergi bayar duit, bayar hutang orang. Kalau habis semua duit, tak ada zakat. Alhamdulillah, selesai zakat tahun tu. Baik. Kalau hutang bertangguh, macam tuan-tuan hari ni duduk dalam hutang. Naik kereta hutang, naik rumah hutang, apa semua hutang. Hutang kita bertangguh. Kita kena bayar mengikut bulan itu. 1 bulan 2,000, 1 bulan 3,000. Duit yang lebih daripada bulan itu, maka itu termasuk dalam kira-kira zakat. Maka wajib kita kena keluar zakat. Jangan duduk kira, salah dengar, salah maklumat kita ni bila orang kata, ada ustaz kata zakat ini tak kena kalau orang tu ada hutang. Hutang macam mana? Kalau hutang segera yang kena bayar sekarang, bayar hutang. Lebih lagi, zakat. Kalau tak lebih dah, tak apa. Itu. Bahkan kalau dia bayar hutang semua, dia jadi muflis pula. Kita pula kena beri zakat pada dia. Orang kaya jadi miskin sebab bayar hutang. Kita pakat kumpulkan zakat, beri dengan dia sebab dia dah jadi miskin pada waktu itu. Jadi kita kena ingat, ini di antara apabila sebut tentang zakat ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya teringat kepada apa yang berlaku kepada dalam satu peristiwa yang berlaku di negara kita ini, iaitulah tentang ada orang-orang Melayu yang pergi ke gereja. Mungkin tuan-tuan dengar berita heboh satu Malaysia yang menyebutkan tentang orang Melayu pergi ke gereja kerana nak meminta bantuan daripada mereka. Kita bukan nak soal tentang serbuan yang dibuat. Yang saya nak persoalkan di sini, di mana duduknya kedudukan duit-duit zakat yang dikumpulkan beratus juta satu-satu negeri, duit zakat. Bila orang miskin pergi nak minta zakat, bukannya senang nak dapat. Isi borang dulu, lepas isi borang entah bila diluluskan. Sedangkan dia lapar nak makan sekarang. Kita duduk tunggu. Saudara-saudara kita yang baru masuk Islam diberi surat untuk kutip derma, tidak diberi zakat dengan cara yang baik sehingga mereka selesai kedudukan mereka, ekonominya sudah pulih, beri mereka bekerja. Ini masalah. Kita pandai kutip zakat, tapi nak membahagi zakat agak ketat, agak sukar, macam-macam alasan yang diberi. Di antara yang saya terkilan, bila kita pergi ke pusat zakat, kita tengok budak-budak perempuan yang tak tutup aurat ni, yang tak reti pakai baju ni, saih ketak dengan seluarnya. Saya dah tengok dia duduk bagi, duduk pasing kain tudung dekat luar. Kata, "Mek ni nak pergi mana ni?" Dia kata nak pergi ambil zakat. Zakat apa? Zakat IPT. Mana dia boleh masuk universiti, dia boleh zakat 2,000 lebih ataupun 1,000 lebih zakat. Dengan pakaian macam ni, mau jadi penerima zakat. Allahu Akbar. Masuk dalam, terdetik dalam hati kita, kenapalah sahabat-sahabat kita, orang-orang yang bertanggungjawab di PPZ, Pusat Pungutan Zakat, Baituz Zakah, yang Masya Allah kita tengok zakat ni iklan dia tepi jalan besar-besar. Sudahkah anda keluar zakat? Tanda tanya. Siapa yang tak keluar zakat, neraka tempatnya. Cantik. Iklan tu berapa ribu satu iklan. Kalau kita ambil, mungkin satu-satu iklan billboard yang dibesar tengah jalan tu, mungkin satu rumah kita boleh selesai. Rumah orang miskin yang tidak ada rumah, yang merempak duduk di bawah jambatan, duduk di tepi-tepi hutan. Ini permasalahan kita. Nak buat benda-benda kadang-kadang tak turun ke bawah. Yang patut orang menerima tak diterima, orang yang tak diterima diterima. Budak-budak ini kita tidak mempertikaikan nak beri zakat kepada budak pelajar universiti. Kalau mereka layak, beri, tak ada masalah. Orang tanya lagi, ustaz, dia kata ada budak isi borang tak betul. Kata isi borang macam mana? Dia tipu. Tulis mak dia tak kerja, mak dia kerja, dia tak isi, tak hantar buat. Ini pun tipu. Maknanya kamu tak layak, kamu ambil duit orang miskin. Kena ingat tuan-tuan, zakat-zakat ni duit orang miskin, orang yang berhak. Jadi kita berfikir seorang, kalaulah budak-budak ni diberi zakat, tetapi dengan syarat, kamu boleh menerima zakat sebab masuk universiti, kamu kena duduk di pejabat agama di sini 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam contohnya. Bagi dia akidah, bagi dia akhlak, bagi dia salat, bagi kursus 2 hari 1 malam, biar dia belajar agama. Kemudian besok kalau mu lari, habis, Assalamualaikum. Kalau mu tunggu sampai habis, ambil duit zakat. Kan ada juga faedahnya. Ada juga duit zakat tu boleh dijadikan faedah, umpan nak didik anak-anak kita yang begini sifatnya. Jadi bila kita tengok dalam isu yang berlaku kepada orang-orang Melayu yang pergi ke gereja, setelah diteliti, beberapa orang pendakwah kita pergi siasat, pergi tanya khabar orang-orang ini, memang mereka terpinggir.
Pergi minta duit dengan orang tu tak dapat, pergi minta dengan orang ni tak dapat, anaknya sakit, tak ada siapa nak bantu, tiba-tiba pihak gereja datang. Pihak gereja datang beri sumbangan segera. Beri mereka rumah. Bila dia kata, bila yang saya kadang-kadang terfikir kita tuan-tuan, terfikir apa yang berlaku. Bila dia kata anak dia sakit, dia telefon ke gereja. Tuan, anak saya sakit, kalau boleh hantar ke hospital. Tuan gereja ini, padri ini duduk di luar negeri, duduk di kawasan jauh. Oh, dia kata saya sekarang duduk di kawasan lain. Saya tak nak sebut cerita secara detail. Tapi tak apa, you tunggu sekejap. Dalam masa 10 atau 15 minit, kereta datang. Pegawai dia datang, ambil budak ni, bawa ke hospital, dibayar bil hospital, hantar balik ke rumah. Tuan-tuan bayangkan, kalau ini sikap dia, kalau begini sikap orang buat baik kepada kita, orang pergi tak pergi ke gereja? Orang akan pergi. Sebab kita orang Islam tidak ada charity, tidak ada bantuan sama-sama kita. Apa yang berlaku di kawasan kita, yang saya bila teringat benda ni, saya akan rasa nak menangis, mengelak air mata. Apabila berlakunya kebakaran, jiran-jiran sanggup ambil TV, radio, keluar dari rumah, kawan sebelah hangus mati, tak ada orang pergi buka pintu untuk dia keluar. Ini sikap. Maka bila kita lihat dalam perkara-perkara yang berlaku begini, bila orang pergi, orang Kristian, orang lain-lain bangsa beri bantuan kepada orang Islam, tentulah mereka jinak dengan orang itu. Jadi kita orang Islam tengok sama-sama kita. Tengok di mana kedudukan mereka. Kalau mereka susah bantu di saat-saat begini, lebih-lebih lagi. Kita tengok di dalam kampung kita, berapa orang yang orang miskin, laporkan kepada pihak yang berkuasa, laporkan kepada penghulu, laporkan kepada wakil rakyat, laporkan kepada orang itu. Jangan tunggu hari pilihan raya baru nak cari rumah orang miskin. Kalau kita kata tak jumpa cari, tak munasabahlah. Jejak kasih dalam TV setiap minggu boleh jumpa orang miskin. Yang mu buat apa? Apa kerja kamu selain daripada meraung sana sini? Petugas-petugas dalam kampung, jiran tetangga, kenapa tidak maklumkan orang ini susah, duduk dalam kotak, duduk dalam rumah, dalam reban ayam, hari tengah hari hamba ayam keluar, dia duduk, malam ayam balik, dia duduk dekat lain. Ini cerita yang berlaku dalam masyarakat yang begini dahsyat tuan-tuan. Maka di saat bulan Ramadan ini, kita jadikan bulan yang mulia, bulan kita keluar zakat. Maka zakat ini satu keperluan kepada kita. Kita hendaklah pandai mengutik zakat, dan kita juga hendaklah pandai mengagihkan zakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima bil hayati wal zikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada saya dan diri kamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Buatlah persiapan diri untuk apa yang kita nak sediakan bila kita masuk dalam kubur nanti. Karena itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, adalah menjadi satu kesilapan teknikal apabila kita pergi ke kubur dengan berhias-hias, dengan membuat perhiasan, bawa bunga-bunga ke kubur. Tidak. Kubur menjadi tempat iktibar, tempat pengajaran. Bila kita pergi kubur, kita berfikir, bila aku masuk dalam ni nanti, apa amalan yang aku nak bawa, apa benda yang aku nak bawa masuk dalam kubur. Di saat kita keseorangan, orang yang paling sayang dengan kita, mereka akan memijak-mijak tanah di atas kita supaya kita tidak keluar daripada kubur. Orang yang sayang pada kita, mereka ialah yang menghantar kita letak dalam tanah keseorangan diri. Tidak ada anak-anak yang sanggup duduk bersama. Di saat itu kita dengan Allah Azza wa Jalla. In kana khairan fa khair, kalau kebaikan yang kita bawa, kebaikanlah yang kita ada. Tetapi wal iyazubillah, kalau kita bawa maksiat, sembahyangnya tidak, puasa pun tidak, zakat harta berbelit-belit tak nak bayar, haji culas sampai hari ni tukar kereta 10 kali, banglo, rumah sewa 4-15 butir dah ada, tapi tak nak pergi haji lagi.
mau nak jawab apa depan Tuhan bila mati nanti? Ini fardu, rukun Islam, tapi tidak terlaksana. Pergi ke kubur dengan berfikir, bukan pergi bawa bunga, jambangan bunga untuk ambil gambar masuk dalam Facebook di hari raya. Tidak. Karena itulah para ulama mengatakan di antara perkara yang tidak baik iaitulah kita mentaksiskan hari raya itu sebagai hari ziarah kubur. Bukan. Hari raya hari bergembira. Kita bergembira hari raya. Panggil anak beranak duduk berkumpul, bagi nasihat pada mereka, bertemu kawan-kawan yang lama. Jadi kalau nak pergi kubur tidak menjadi syarat hari raya. Hari lain boleh pergi, hari ini boleh pergi, petang boleh pergi, malam lagi baik kalau kita pergi ziarah kubur, kerana lebih mengingatkan kita kepada mati. Itu di antara perkara yang disebut. Jadi yang terakhir, jadi dalam ayat ini, ma qaddamat lighadin, apa yang kamu nak sediakan, apa yang kamu nak siapkan, persiapan kamu bila kamu bertemu dengan Allah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu tak payah sembunyi, kamu tak payah kata itu kata ini. Ayuhan nas, muslimin dan muslimat sekalian, di akhir Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini iaitulah zakat insurance body. Saya selalu ibarat perkataan ini, fitrah iaitulah insurance body. Maknanya kita kena bayar. Setiap orang yang hidup atas dunia ini, maknanya masuknya, terbenamnya matahari akhir Ramadan, dia hidup, maka wajib dia kena bayar fitrah. Tapi kalau 5 minit lagi nak azan maghrib, dia mati, tak payah bayar fitrah. Sama juga dengan orang yang bersalin, beranak, keluar anak, lagi 5 minit nak maghrib, maka wajib fitrah. Kalau lepas maghrib dia bersalin, tak kena fitrah lagi budak tu. Itu di antara cerita. Kata Nabi, kata di Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Allah, Nabi kita fardukan zakat fitrah ini untuk membersihkan orang puasa daripada kelalaian, daripada kealpaan, wa tu'matan lil masakin, menjadi makanan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla salah fa hiya zakatun maqbulatun. Siapa yang menunaikan zakat ini sebelum salat hari raya, maka zakat ini diterima. Wa man addaha ba'da salah, siapa dia keluar selepas sembahyang raya, maka dia jadi sedekah yang biasa saja dan dia berdosa, maka dia jadi lalai daripada keluar zakat. Zakat ini mestilah dikeluar oleh setiap orang. Nabi kita fardu zakat ini kepada semua orang. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Jadi Nabi kita ala kulli hurrin au abdin zakarin wa unsa minal muslimin. Semua orang merdeka, orang hamba, laki-laki, perempuan, kanak-kanak yang baru bersalin pun kena zakat kalau dia itu orang Islam. Maka zakat ini menjadi fardu dan dia membersihkan kesalahan kita. Maka adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia beri zakat daripada orang kecil, orang tua, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaum aw yaumaini. Jadi yang afdalnya zakat fitrah ini kita beri pada pagi raya. Lepas salat subuh hari raya nak keluar pergi raya tu, kita bawa zakat fitrah, bayar kat situ. Itu yang afdal. Kemudian malam itu, kalau tak juga pun yaumain aw yaumaini, sehari atau 2 hari sebelum hari raya kita keluar zakat. Cuma dalam kitab, dalam fiqh mazhab Syafi'i kata zakat tu boleh keluar daripada awal Ramadan lagi. Tapi yang afdalnya kita keluar sehari atau 2 hari sebelum hari raya, ataupun yang paling afdal kita keluar bila? Pada pagi hari raya. Sebab apa? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar zakat fitrah ini iaitulah berdasarkan daripada makanan. Dia tak bagi duit. Jadi Nabi kata apa? Ughnuhum anit talab, kayakan mereka daripada meminta-minta pada hari raya. Jadi kita beri makanan siap dia dah ada, dia tak payah minta orang miskin pada waktu itu. Tapi tidaklah menjadi masalah kerana pihak kerajaan telah memperjelaskan bahawa zakat fitrah dibayar dengan duit ini berdasarkan kepada kiraan mazhab Abu Hanifah dan lain-lain ulama yang lain yang kita boleh terima pakai dalam masalah ini. Cuma saya nak sebut di sini asalnya zakat fitrah itu dengan makanan. Jadi kalau tuan-tuan boleh beli beras sendiri, beri pada orang fakir miskin, itulah yang terbaiknya. Segantang seorang, segantang maknanya kita kena bagi 2.400 gram 2.400 gram untuk seorang. Jadi kalau kita beli 3.000 gram tu, mana 3 kilo tu dah lebih dah tu.
mana 2,5 kilo je untuk seorang zakat fitrah. Jadi mudah je, beli 3 kilo bagi sedekah kepada orang. Yang kita kena bayar kepada amil tu bayarlah, saya tak petikai. Jangan pula kita kata ustaz ni menentang bayar kepada amil lah, jauh sama sekali, hasya wa kalla, saya tak kata. Jadi ada fitrah yang boleh kita beri sendiri kepada orang, maka kita beli beras, kita beri kepada orang tu. Itu di antara perkara yang ketiga yang perlu kita kena ingat, zakat fitrah. Kemudian tentang adab-adab hari raya telah saya sebut dalam tazkirah yang ringkas tadi, 10 perkara adab. Di antara adab yang saya nak sebut sekali lagi di sini, iaitulah jauhkan Ramadan daripada menjadi majlis kemungkaran. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tuhan kata bertakbir supaya kamu jadi orang bersyukur. Tanda kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita tidak memasukkan unsur-unsur maksiat di dalam hari raya kita. Kalau kita hari raya buat maksiat, maka orang ni bukan orang bersyukur, tetapi orang yang kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena itulah para ulama rahimahumullah, di antaranya salah seorang daripada yang saya nak sebut sini, seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat yang hebat. Bila dibaca ayat Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amal ibadah itu daripada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini, kalau takwa di Ramadan, dia takwa juga pada hari raya. Bukan takwa Ramadan jadi syaitan hari raya. Tak. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, la an astayqin, kalau aku yakin anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidatan, kalau aku yakin Allah Ta'ala terima salat aku satu kali salat, lebih aku suka minad dunia wa ma fiha, daripada aku milik dunia ni dan isi kandungannya. Kalau aku yakin Tuhan terima amalan kita. Karena itulah para ulama, apabila mereka di saat akhir Ramadan begini, kita nampak mereka akan kesedihan. Sedih, takut apa? Takut Allah SWT tidak menerima amalan. Bila orang tanya para ulama, kenapa kamu sedih? Mereka jawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi pada hari Jumaat, tuan-tuan jangan lupa, bila lepas pada kita berhari raya, di sana ada satu sunnah lagi, namanya puasa 6 hari bulan Syawal. InsyaAllah penjelasannya akan saya sebut dalam khutbah yang akan datang. Jadi pada hari yang mulia ini sama-sama kita selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma abrim li hadhihi al-ummati amra yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yudhallu fihi ahlu ma'siyatik wa yu'maru fihi bil ma'ruf wa yunha fihi 'anil munkari ya sami'ad du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.